أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, pertamanya kita manjatkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ni kita dapat bersama-sama kembali pada siri yang ke-46 program Kerantan Berhikayat yang dipersembahkan kepada tuan-tuan oleh Perbadanan Muzium Negeri Kelantan. InsyaAllah pada malam ni kita akan menyambung perbincangan tentang kisah-kisah yang berlaku di Kelantan pada zaman Sultan Ismail. Sultan Ismail ni Sultan Ismail yang pertama, bukan Ismail Petra, Sultan Ismail yang kedua, tapi Ismail yang pertama. Dalam perbincangan lepas, kita telah didedahkan beberapa peristiwa yang berlaku pada zaman Sultan Muhammad yang keempat. Itu khususnya peristiwa-peristiwa yang berlaku selepas daripada pertabalan ataupun pelantikan baginda sebagai Sultan dengan gelaran Sultan Muhammad yang keempat. Itu bermula daripada 1911 sehingga 1920. Baginda Sultan Muhammad yang keempat telah mangkat pada akhir tahun 1920, iaitu pada 23 hari bulan Disember, selepas memerintah sekitar 20 tahun. Bermula daripada kemangkatan Sultan Mansur pada akhir abad yang ke-19 sehinggalah baginda mangkat pada 23 Disember 1920. Jadi insya-Allah malam ni kita akan menyambung ke muka surat yang ke-110. Sebenarnya selepas peristiwa kemangkatan ini ada keciciran satu muka surat tempat last kita berhenti pada minggu lepas, pada muka surat 109, di mana di muka surat tersebut tentang perlantikan pemangku ataupun Raja Muda Raja Kelantan sebagai pengganti kepada Sultan Muhammad keempat, iaitu Long Ismail. Long Ismail yang kemudian dikenali sebagai Sultan Ismail. Dan pelantikan ini sudah pasti dengan tauliah daripada pemerintah British, bukan lagi Siam. Kerana Siam pada zaman Sultan Muhammad yang keempat, penasihat Siam telah menamatkan tugas mereka pada 1911 itu selepas Perayaan Bangkok. Dan sejak daripada itu, yang menggantikan W.A. Graham adalah penasihat British. Walaupun keduanya berbangsa Inggeris, tetapi pengganti kepada W.A. Graham ialah penasihat British, bukan lagi penasihat Siam. Baik, kita bermula di muka surat 111. Muka 110. Akan tauliah melantikkan yang mulia Raja Kelantan, itu putera sulung bagi almarhum itu, iaitu Long Ismail, mana menerima tauliah daripada British. Menjadi Raja Pemerintah Negeri Kelantan menggantikan almarhum itu ialah dengan persetujuan semua kerabat-kerabat, menteri dan orang besar-besar. Inilah rupa seruan itu. Jadi dengan dukungan para ahli kerabat, menteri-menteri dan juga pembesar-pembesar, Long Ismail sebagai putera sulung yang juga Raja Kelantan telah diberi tauliah oleh British untuk mendapat gelaran raja, gelaran sultan. Ketahuilah oleh sekalian yang hadir serta rakyat isi negeri bahawasanya yang mulia ini ialah Raja Pemerintah di Kelantan serta daerah jajahannya menggantikan almarhum ini. Maka pada waktu menyeru itu telah dinaikkan bendera raja ke puncak tiangnya serta ditembak meriam 17 pucuk. Kemudian diturunkan balik sehingga setengah tiang kerana berkabung. Apabila lepas daripada tersebut itu, jenazah pun diangkat dari balai besar ke makam langgar. Maka kisah-kisah ini
sebenarnya masih lagi berlegar pada proses pertabalan ataupun pelantikan Sultan yang baru. Itu selepas baginda Sultan Muhammad yang keempat mangkat, maka para kerabat dan pembesar-pembesar negeri telah bermesyuarat dan bersetuju untuk melantik Long Ismail selaku Raja Kelantan untuk menjadi Sultan yang baru. Maka selepas daripada persetujuan dibuat, maka istiadat mengisytiharkan Sultan yang baru ini dibuat dan disusuli oleh tembakan meriam 17 das. Dan selepas itu barulah proses untuk mengkebumikan jenazah almarhum Sultan Muhammad yang keempat itu dilaksanakan. Lalu jenazah baginda pun diangkat daripada Balai Besar ke Makam Langgar. Kemarin daripada Balai Besar, di Balai Besar ni depan Istana Jahat tu lah, ke Makam Langgar di Langgar. Maka hujan pun turunlah rintik-rintik sehingga sampai diratakan tanah makamnya itu. Adapun aturan jenazah hendak bawa makam itu dengan jawatan kerajaan di kepala oleh askar India. Kemudian lembing dibawa oleh orang Melayu. Kemudian kain dukung dan dian berhulas dan kendi dan ketul bara dan tepuk sirih dan keris panjang dan pedang, masing-masing dengan jawatan demikian lagi. Jadi rupa-rupanya proses ataupun istiadat pengkebumian itu begitu rumit sekali. Kalau kita kira kan mungkin bukan rumit tapi dia penuh dengan istiadatnya. Itu bermula dengan di hadapan askar-askar India. Biasa askar India tu sepoi tu kan. Kemudian baru diikuti oleh hulu-balang Melayu yang masing-masing ada yang bawa lembing, kemudian yang bawa keris panjang, keris istiadat ni sebenarnya kan, pedang, kemudian kain dukung, dian berhulas tu mungkin lilin-lilin. Kemudian kendi, ketul bara, ketul ni adik-adik dia je kan. Ketul tu nama dia. Yang kendi tu yang kita boleh tanam air, rebus air tu, tu kendi. Yang kecil-kecil bekas yang macam kendi yang kita boleh isi air untuk basuh tangan tu ketul bara. Dan tepuk sirih. Tepuk sirih tu alat-alat tepak ubus sirih tu. Dan keris panjang dan juga pedang. Masing-masing dengan jawatan. Maknanya yang megang tu mengikut jawatan-jawatan yang dipegang dalam kerajaan. Datuk-datuk membawa alatan kerajaan masing-masing. Dari Balai Besar hingga ke Langgar itu adanya. Jadi semua yang duduk kat depan-depan tu semua datuk-datuk yang memegang alat-alat kebesaran itu dan juga alat-alat istiadat itu berdasarkan jawatan masing-masing. Ini mungkin kita setiap kali berlaku kemangkatan Sultan, hal itu akan dilaksanakan. Mungkin kita yang tidak menghadiri majlis ataupun istiadat pengkebumian itu, kita tak tahu dan kita tak pernah lihat bagaimana keadaan dia. Adalah almarhum itu telah diperanakkan pada malam Ahad 21 hari bulan Safar 1287 pukul 3. Jadi di sini disebutkan almarhum Sultan Muhammad yang keempat tu bila dia lahir. Tadi dia mangkat pada 12 Rabiul Akhir 1339 bersamaan 23 Disember 1920. Dan dicatatkan di sini bahawa baginda dilahirkan pada malam Ahad 21 hari bulan Safar 1287 pukul 3 pukul 3 pagi lah tu. Pasal waktu kata dia sini malam Ahad. Mana Sabtu malam Ahad. Maknanya pukul 3 pagi lahir. Jadi kata dia, maka jadilah usia umurnya dengan waktu dan tarikh kemangkatan itu jumlahnya 52 tahun 1 bulan 21 hari. Mana baginda Sultan Muhammad keempat ni mangkat dalam usia 52 tahun. Sebenarnya tidak banyak dalam catatan-catatan yang kita telah ikuti sebelum ini pun yang mencatatkan rekod sedetail ini.
tarikh-tarikh lahir dan seumpamanya. Mungkin pihak kerajaan sendiri pun mungkin tidak ada rekod bilakah tarikh lahir sultan-sultan itu kan. Jadi di sini dicatatkan oleh penulis ini tentang tarikh tersebut. Berakhir selepas habis kisah kemangkatan Sultan Muhammad yang keempat dan juga perlantikan Sultan Ismail sebagai pengganti baginda. Kemudian kisah berikutnya, Syahdan. Pada hari Sabtu 13 hari bulan Jamadil Akhir 1339. Artinya tahun yang sama dengan kemangkatan Sultan Muhammad yang kedua. Sultan Muhammad 12 Rabiul Akhir 1339, yang ini 13 Jamadil Akhir 1339, maknanya 2 bulan kemudian. Bersamaan dengan 22 Januari. Kalau sini sebulan je. Kalau ikut tarikh ni 2 bulan. Ini kena saya mak balik kan. Sebab Jamadil Akhir, Rabiul Akhir, Jamadil Akhir 2 bulan. Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir. Di sini 23 Disember jatuhnya pada bulan Masihi pada 22 Januari 1921. Artinya sebulan. Jadi sini ada khilaf sikit. Mengikut tarikh bulan Masihi yang di sini berbeza sebulan, tapi mengikut tarikh Hijriah 2 bulan. Iaitu pada jam pukul 12 tengah hari. Pada masa itulah yang berhormat Datuk Menteri Kelantan, iaitu Encik Hassan bin Encik Muhammad Saleh. Sebenarnya nama dia Datuk Muhammad Hassan bin Datuk Muhammad Saleh bin Datuk Abdul Samad. Telah kembali ke rahmatullah. Maknanya Menteri Besar Kelantan ketika itu. Datuk Menteri telah meninggal dunia berselang sebulan selepas kemangkatan baginda Sultan Muhammad yang keempat. Dan Tuan Penasihat Kerajaan telah perintahkan tutup ofis-ofis kerajaan 2 hari kerana kepiluan serta berduka cita kepada almarhum Datuk Menteri itu. Jadi di sini ekoran kematian Datuk Menteri ataupun Menteri Besar Kelantan ketika itu, maka Tuan penarahkan supaya pejabat kerajaan ditutup selama 2 hari. Macam kita sekarang jugalah berkabung 2 hari bercuti. Adalah pada pukul 5 petang. Dia meninggal dunia pada pukul 5 tengah hari. Maka pada pukul 5 petang lalu dibawa jenazah almarhum ke Banggul, tempat perkuburan yang sudah disediakan pada masa ada hayatnya lagi. Jadi almarhum Datuk Menteri ini, dia sudah prepare kubur dia di perkuburan Banggul, kubur besar di Banggul tu kan. Di situlah letak kubur dia. Jadi selepas meninggal dunia pada pukul 12 tengah hari, dalam masa selepas asar dalam pukul 5, jenazah terus dibawa ke Banggul untuk dikebumikan. Dan almarhum itu meninggalkan 3 orang anak laki-laki, seorang perempuan. Anak dia 4 orang, 3 orang anak dia 3 orang. Anaknya 3 orang, 2 laki-laki dan seorang perempuan. Anak 3 saja, 2 laki-laki, 3 perempuan. Adapun almarhum ini hanya mendapat gelaran daripada Sultan Muhammad yang kedua dengan gelaran Datuk. Namanya penjaga di Kuala itu. Jadi kata ya, Datuk Menteri ni sebenarnya dia telah pun dilantik sebagai seorang pembesar bergelar Datuk ini oleh Sultan Muhammad yang kedua. Sultan Muhammad kedua ni artinya nenda kepada Sultan Muhammad yang keempat. Sultan Muhammad yang kedua, anak anda Sultan Muhammad kedua Sultan Ahmad. Anak Sultan Ahmad itu Sultan Muhammad yang ketiga dan Sultan Mansur. Sultan Muhammad keempat ni cucunda kepada Sultan Ahmad. Jadi kalau kira-kira moyang, Sultan Muhammad keempat ni moyang. Kira lamalah Datuk Menteri ni sudah menjadi menteri, sudah menjadi pembesar bergelar Datuk sejak daripada zaman Sultan Muhammad yang kedua. Namanya, gelar Datuk namanya
penjaga di Kuala itu. Kan Perdana Penjaga, kerana Datuk Menteri ni sebelum beliau menjadi dilantik sebagai Datuk Menteri oleh Sultan Muhammad yang keempat, beliau sebenarnya berjawatan Datuk Shah Bandar yang bertanggungjawab menjaga pelabuhan dan pengkalan di Kuala Besar. Sebab tu selalu dikenali sebagai Shah Bandar Kampung Laut ataupun Shah Bandar Sungai Pinang. Sehingga zaman Sultan Muhammad yang keempat. Jadi daripada zaman Sultan Muhammad yang kedua, dia sudah menjadi Datuk Shah Bandar. Mungkin di hujung lah, kan di hujung tahun mungkin sekitar tahun 1870-an gitu. Sehingga zaman Sultan Muhammad yang keempat. Artinya dia berkhidmat sebagai Datuk Shah Bandar ni pada zaman Sultan Muhammad yang kedua, Sultan Ahmad, Sultan Muhammad yang ketiga, Sultan Mansur. Bila sampai zaman Sultan Muhammad yang keempat, maka naik gelaran kepada Menteri Besar adanya. Naik pangkat jadi Menteri Besar, bergelar Datuk Menteri. Pada hari Ahad, 2 hari bulan Syakban. Ini kisah lain pula. Dah habis kita Datuk Menteri. Hari Ahad 2 hari bulan Syakban. Iaitu 2 bulan selepas Jamadil Akhir. Jamadil Akhir, Rejab Syakban. Pada tahun 1339 itu juga, bersamaan dengan 10 hari bulan April 1921 pukul 8 pagi. Maka Yang Maha Mulia Raja Kelantan berangkat ke Singapura. Dan pada masa turun di stesen Kota Baru, itu dihormati oleh satu pasukan askar India dan polis. Artinya baginda ni, Sultan Ismail, telah berangkat ke Singapura menggunakan kereta api. Biasanya dulu Sultan-Sultan bergerak ke ada rombongan jauh itu dalam perjalanan jauh menggunakan kapal laut. Jadi mungkin ini antara yang terawal. Kerana rel kereta api di Kelantan tu sebenarnya mula dibina pada 1911. Pada 1915 ni kereta api tu boleh katakan sudah siap. Jadi ini adalah mungkin trip yang pertama dibuat oleh Sultan Ismail keluar daripada Kelantan untuk menuju ke Singapura. Kerana di Singapura itu berdiamnya pegawai British, Governor Generalnya. Jadi pada hari Ahad 2 hari bulan Syakban itu, Yang Maha Mulia Raja Kelantan pun berangkat ke Singapura. Dan ketika turun di stesen Kota Baru, turun tu maknanya diturun daripada istana nak berangkat ke stesen Kota Baru. Mungkin stesen Kota Baru ni mungkin wakaf baru lah kan. Kerana sebenarnya di Kota Baru tidak ada stesen kereta api. Stesen kereta api yang dihormati oleh satu pasukan askar India dan juga polis. Artinya ada perbarisan kehormat lah macam kita hari ni. Apabila turun dari kapal kereta api, lalu ditembak 17 pucuk Mariam. Dia sebutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf di atas masalah teknikal yang berlaku. Siaran kita terputus tadi dan kita terpaksa membuat live yang baru kerana ada masalah teknikal. Baik, tuan-tuan sekalian. Tadi kita telah melihat tentang kisah kepulangan Tuanku Sultan Ismail daripada Singapura pada 14 hari bulan Syakban bersamaan 22 April. Di mana baginda berada di Singapura selama kira-kira 12 hari. Termasuk hari perjalanan. Baginda bertolak pada 10 hari bulan dan sampai di Kota Baru pada 22 hari bulan pulang. Dan pada jam 2.30 petang, Yang Maha Mulia Sultan serta pengiring-pengiring sampai di stesen Kota Baru setelah telah disambut oleh tengku-tengku ahli mesyuarat dan datuk-datuk serta lain-lainnya dan kumpulan askar India dan polis yang diketuai oleh Tuan Captain Anderson. Captain Anderson ni ialah ketua polis Kelantan. Serta diperiksa askar kemudian naik motorkar berangkat masuk ke Balai Besar. Jadi itu cerita kepulangan dia. Adalah Yang Maha Mulia itu telah dihadiahkan bintang KCMG oleh Yang Amat Mulia Prince of Wales. Sebagaimana ayahnya baginda dahulu pernah dianugerahkan pingat KCMG. Kali ini
Prince of Wales bagi pihak ayandanya, baginda King, telah menganugerahkan bintang KCMG kepada Raja Kelantan Sultan Ismail. Adalah pada hari Selasa 18 Syakban 1339 bersamaan 28 hari bulan April, iaitu seminggu kemudian, jam 8.45 pagi, pada masa itulah dimulai letakkan kerja kerana hendak tabalkan Yang Maha Mulia Raja Kelantan menjadi Sultan. Jadi pertabalan Sultan Ismail ini dimulakan letak kerjanya pada 28 hari bulan April bersamaan dengan 18 hari Syakban tahun 1921 ataupun 1339 Hijriah. Pada waktu itu, maka sekalian permainan pun berbunyilah berpalu-paluan serta bermain seperti adat yang lazim. Dan pada hari Khamis 20 hari bulan Syakban, iaitu 2 hari kemudian, bersamaan 28 hari bulan April, pada pukul 9 pagi, kapal sivil kenaikan Tuan Yang Terutama Gubernur Sir Lawrence Guillemot sampai di pelabuhan Kuala Tumpat. Maka disambut seperti adat yang biasa juga pada jam adat biasa juga. Pada jam 11.30 pagi, Tuan Yang Terutama sampai di Palembang. Dari situ dinanti tengku-tengku yang muda menyambutnya serta naik perahu serati serta pengiring-pengiringnya menyeberang itu di stesen Kota Baru, serta disambut oleh tengku-tengku ahli mesyuarat dan datuk-datuk seperti yang telah biasa ditembak meriam dan askarnya, lalu naik motorkar pergi ke rumah Tuan Penasihat, kemudian Tuan Penasihat panjang Pak. Dan jadi di sini kisah pada 20 hari bulan itu untuk majlis pertabalan tersebut, Tuan Gubernur daripada Singapura itu Sir Lawrence Guillemot telah datang menggunakan kapal laut dan tiba di pelabuhan Kuala Tumpat. Kuala Tumpat di kapal laut lah, di Kuala Besar tu lah. Di Kuala Tumpat, kemudian mudik sehingga ke Palembang. Di Palembang itu barulah Tuan Yang Terutama Gubernur itu bermotorkar ke rumah penasihat, Tuan Penasihat. Artinya rumah penasihat ni JK 10 sekarang. Daripada Palembang pergi ke rumah Tuan Penasihat. Kemudian pada pukul 2.30, Tuan Yang Terutama serta pengiring hadir di Balai Besar kerana melihat istiadat ketabalan Sultan Yang Maha Mulia Raja itu. Jadi pada pukul 2.30 pada 20 hari bulan itu bermula majlis ataupun istiadat pertabalan kepada Raja Kelantan menjadi Sultan yang baru. Tiadalah disebut panjang lagi. Maka dia pun tak nak syarah panjang-panjang dah peristiwa tu, kata dia. Maka bila sampai dulu Yang Maha Mulia ke Balai Besar itu, sekalian yang hadir pun semua berdiri dengan cukup hormat ta'zim. Lalu duduk di atas singgasana tempat persemayaman. Apabila siaplah kelengkapan itu, maka Datuk Bentara Jaya pun berdirilah menyeru. Ketika ini Datuk Bentara Jaya. Cuma kita tak tahu siapa Datuk Bentara Jaya ketika kita nak sembah balik. Kan? Jadi Datuk Bentara Jaya telah memulakan istiadat dengan berseru selepas baginda Raja Kelantan duduk di atau bersemayam di atas singgasana. Lalu kata Datuk Bentara Jaya bahawa diminta sekalian hadir di dalam majlis balai diam semuanya kerana hendak dizahirkan ucapan tabal. Jadi Datuk Bentara Jaya ni arahkan supaya semua tamu yang hadir dalam tersebut supaya berdiam diri. Kerana acara tabal tu nak dimulakan. Kemudian Tengku Putera Ibni Sultan Muhammad yang kedua. Tengku Putera ni ialah sebenarnya Long Jaafar. Long Jaafar kiranya Long Jaafar ni waris yang tertua lah. Sebab Long Jaafar lah anak anda kepada Sultan Muhammad yang kedua. Dan
baginda juga terlibat dalam beberapa siri persaingan untuk mendapatkan takhta. Disenaraikan pada calon-calon untuk mendapatkan takhta sejak daripada zaman Sultan Kemakan Sultan Ahmad. Jadi baginda lah ayahanda saudara kepada Sultan Ahmad, bukan adinda kepada Sultan Ahmad. Sultan Ahmad kanda sulungnya. Jadi bila mangkat Sultan Ahmad, maka diganti oleh anak dia Sultan Ahmad, itu Sultan Muhammad yang ketiga. Ketika itu sudah ada desas-desus persaingan, termasuklah salah seorang daripada tokoh yang disebut-sebut yang layak menjadi sultan ialah Tengku Putera. Bergelar Tengku Putera. Nama sebenar baginda ialah Long Jaafar. Long Jaafar ananda kepada Sultan Muhammad, Sultan Mansur dan seumpamanya. Kemudian pada zaman Sultan Muhammad keempat, baginda bergelar Tengku Putera ini. Bila mangkat Sultan Muhammad, ketika Sultan Ismail nak ditabalkan, maka Tengku Putera inilah yang memulakan upacara pertabalan itu untuk memakaikan mahkota. Kemudian Tengku Putera ibni Sultan Muhammad yang kedua memberitahu bagi pihak dan orang-orang besar pada menggelarkan dulu yang Maha Mulia itu dengan gelaran As-Sultan Ismail Al-Yunusi Kelantan. Itu gelaran sebenar baginda. Selama ni kita hanya mengetahui Sultan Ismail itu Sultan Ismail saja. Rupanya nama sebenar baginda, nama pertabalnya ialah Al-Sultan Ismail Al-Yunusi Kelantan. Dan Datuk Seri Paduka Raja, iaitu Datuk Ni Mahmud, menzahirkan ucapan tabal demikian bunyinya. Ini ucapan Datuk Ni Mahmud sebagai ucapan tabal. Bahawa dihimpunkan sekalian kerabat dan orang besar-besar, pegawai kerajaan yang khas dan am, serta rakyat isi negeri Kelantan di majlis balai besar kerajaan pada hari ini ialah kerana pekerjaan yang tidak dapat tiada bagi ahli-ahli yang menanggung kewajipan jawatan negeri pada membuat, mengada dan menzahirkan kepada pendengaran dan pengetahuan sekalian rakyat dalam seluruh negeri dan jajahan Kelantan bahawasanya telah berikhtiar, bersetuju dan bersatu hati sekalian kerabat-kerabat dan jemaah menteri pada menerima syukur dan kezahiran kehendak Allah Subhanahu wa taala pada azalinya bagi mentabalkan yang Maha Mulia Tuanku dengan gelaran Al-Sultan Ismail Al-Yunusi yang dipertuan dan yang mempunyai perintah takhta negeri Kelantan, dan tuankulah raja yang memiliki dan mempunyai segala hak kuasa kerajaan Kelantan pada memerintah, mentadbir, menghukum dan menjalankan segala pekerjaan negeri dan jajahan Kelantan, dan mengangkat pangkat yang amat mulia Tengku Seri Indra. Nabi sekat itu. Kemudian habis sampai dekat penyataan tentang pertabalan Sultan Ismail dengan gelaran Sultan Ismail Al-Yunusi yang di-Pertuan Kelantan dengan kuasa-kuasa yang dimiliki oleh baginda. Kemudian dinyatakan dan mengangkat pangkat yang amat mulia Tengku Seri Indra Mahkota kepada pangkat gelaran Raja Kelantan. Jadi ketika ini sebenarnya Sultan Ismail tidak mempunyai putera. Jawatan Tengku Seri Indra itu dipegang oleh adinda baginda, iaitu Sultan Tengku Ibrahim. Maka dengan Sultan Kelantan, Raja Kelantan diangkat menjadi Sultan, maka Tengku Seri Indra dinaikkan pangkatnya daripada Tengku Seri Indra kepada gelar Raja Kelantan, itu bakal raja. Ketika ini susunan Raja Kelantan itu yang paling atas adalah Sultan, kemudian Raja Kelantan, kemudian bawah raja itu Tengku Seri Indra. Tengku Seri Indra itu hari ini macam Tengku Mahkota lah, Tengku Seri Indra Mahkota, tapi di atas Raja Kelantan sudah tak ada Kelantan sekarang. Maka hendaklah isi negeri sekalian ini mendengar, menerima taat dan menanggung
Segala hukum yang Maha Mulia Sultan dan wakil gantinya, kerana ialah raja bagi sekalian, kamu sekalian disuruh taat akan hukumannya bagaimana disuruh oleh Tuhan kamu. Jadi disebutkan di sini sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang kerana diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran kewajipan mentaati hukum-hukum yang diperintahkan oleh Tuanku Sultan. Sebagaimana telah difirmankan oleh Allah, ya ayyuhallazina amanu atti'ullah wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Yang berarti, hai sekalian mereka yang beriman dengan Allah Ta'ala, hendaklah kamu taat akan Allah dan taat akan Rasulnya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan taat akan mereka yang memegang pekerjaan umat daripada kamu itu seperti raja kamu dan lain-lainnya. Itulah ucapan perisytiharan pertabalan Sultan Muhammad Sultan Ismail ataupun Al-Sultan Ismail Al-Yunusi Kelantan. Lalu kata beliau lagi, serta Maryam tujuh pucuk, iaitu istiadat bermahkota. Bukan. Kemudian berbunyilah pancaragam, iaitu lagu Selamat Raja. Ini kita tak pernah dengar lagu Selamat Raja. Yang biasa kita dengar Selamat Sultan kan. Mungkin ada lagu yang berlainan ataupun lagu yang sama. Kita hari ini pada hari majlis resmi ataupun dalam majlis resmi kita biasa dengar lagu Selamat Sultan. Lagu tu biasa kita nyanyikan di sekolah-sekolah zaman dahulu. Tapi disebut sini lagu tu pancaragam itu menyanyikan lagu Selamat Raja. Serta Maryam 17 pucuk, iaitu istiadat bermahkota. Syahdan apabila sempurna istiadat tabal itu, maka yang Maha Mulia Tengku Putera pun tampillah ke hadapan singgah sana. Saya sebut tadi, Tengku Putera ni mempunyai tugas dalam istiadat itu ialah untuk memakaikan mahkota. Jadi Tengku Putera pun tampillah ke hadapan singgah sana, memohonkan izin ke bawah duli yang Maha Mulia hendak memakaikan mahkota Kelantan pada hulunya, serta Datuk Seri Paduka Raja berdiri berlafaz, Tuanku Duli Yang Maha Mulia adalah parti ini daripada pihak kerabat-kerabat dan orang besar-besar negeri. Tuanku ini telah memilih akan masa yang bercahaya pada mahkotakan Tuanku Yang Maha Mulia, kerana kewajipan mahkota itu adalah hak bagi tiap-tiap raja yang memerintah umat. Maka jadilah Yang Maha Mulia Tuanku seorang raja bermahkota, dan ialah kepala segala tanda kebesaran yang dikurniakan Allah bagi Yang Maha Mulia Tuanku. Mudah-mudahan bertambah-tambah daulat Yang Maha Mulia, serta membawa negeri Kelantan kepada bertambah-tambah makmur kebajikan, sehingga terdiri keadaannya di dalam saf negeri-negeri yang besar, setelah negeri yang besar sampai sekarang. Jadi sebenarnya itu pun masih lagi termasuk di dalam ucapan Datuk Seri Paduka Raja. Jadi selepas Datuk Seri Paduka Raja itu dalam istiadatnya, Datuk Seri Paduka Raja membacakan, ada step-step dia kan. Yang pertama, dia beritahu step yang pertama dalam pertabalan itu selepas daripada Tuanku masuk ke balai dan bersemayam di atas singgasana, maka step yang pertama ialah Datuk Bentara Jaya mengeluarkan perintah supaya semua ahli
yang hadir, semua ahli ataupun peserta yang hadir pada majlis tersebut berdiam diri kerana majlis akan dimulakan. Kemudian step yang kedua, Tengku Putera memberitahu tentang acara untuk menggelarkan Duli Yang Maha Mulia dengan gelaran Sultan Ismail, Sultan Ismail Al-Yunusi. Kemudian barulah step yang ketiga, Datuk Seri Paduka Raja akan membacakan perisytiharan dan juga pernyataan kuasa-kuasa yang dimiliki oleh Tuanku Al-Sultan ke atas negeri Kelantan di dalam memerintah, mentadbir, menghukum dan menjalankan segala pekerjaan negeri. Selepas selesai, dengan disebutkan juga kewajipan rakyat mentaati akan raja yang memerintah selepas daripada mentaati Allah dan Rasul. Lepas tu barulah dinyanyikan ataupun ditembakkan 17 das Maryam. Lepas Maryam ni ditembak, maka sekali lagi Tengku Putera akan tampil ke hadapan untuk memohon kepada tuanku bagi proses memakaikan mahkota. Selepas Tengku Putera memasangkan mahkota di kepala tuanku, maka Datuk Seri Paduka Raja sekali lagi akan menyampaikan lafaz kepada tuanku tentang kuasa yang dipegang oleh baginda ke atas negeri berasaskan kemahkotaan tersebut. Ini step-step yang berlaku. Di sini agak menarik kerana kita sebenarnya jarang menemui dalam catatan-catatan ataupun kisah-kisah yang diriwayatkan tentang sejarah Kelantan berkait dengan istiadat ini. Istiadat ini mungkin penulis-penulis sebelum ini mereka berada di luar daripada istana. Berbanding dengan penulis tarikh, ringkasan tarikh Kelantan ini, Osman Yusof, yang kita tahu beliau ialah seorang pembesar dalam istana sebagai bendahari ataupun bendahari kepada Raja Muda Kelantan, iaitu Tengku Long Zainal. Tengku Long Zainal ni adalah adinda kepada Sultan Muhammad yang ke-4. Artinya Tengku Long Zainal ni adalah berpangkat bapa saudara kepada Sultan Ismail Al-Yunusi ini. Jadi oleh kerana kedudukan beliau sebagai pembesar yang mungkin ada bersama-sama dalam majlis istiadat tersebut, maka proses istiadat pertabanan itu dicatatkan dengan detail, ucapan-ucapan yang disampaikan dan kita kata atau caranya secara detail bagaimana proses itu berlaku. Jadi ini merupakan satu rekod yang sangat penting untuk kita mengetahui sebenarnya bagaimana proses pertabalan yang dilaksanakan dalam menabalkan seseorang raja. Mungkin sebelum ini ia adalah pengetahuan Datuk Istiadat, tetapi kita masyarakat rakyat Kelantan ini tidak mengetahui bagaimana sebenarnya proses tersebut. Jadi alhamdulillah, kerana bila kita membaca catatan yang dibuat oleh Osman Yusof ini, kita dapat gambaran bagaimana hal keadaan tersebut. Kemudian satu boleh lagi. Dan ialah kepala segala tanda kebesaran yang dikurniakan Allah bagi yang maha mulia. Tuanku, mudah-mudahan bertambah-tambah daulat yang maha mulia, serta membawa negeri Kelantan kepada bertambah-tambah makmur dan berkebajikan, sehingga berdiri keadaannya di dalam saf negeri-negeri yang besar. Setelah sempurna, kat situ,
Kemudian setelah sempurna, habis ucapan itu sampai dalam saf negeri yang besar. Sekarang tu kan. Jadi susah juga nak baca pasal dia tak ada titik kan. Kemudian setelah sempurna dipakaikan mahkota itu, maka yang Maha Mulia Tengku Putera pun menyerulah daulat tuanku 3 kali berturut-turut. Jadi Tengku Putera ni pakaikan mahkota, kemudian sebut daulat tuanku 3 kali. Diikuti pada tiap-tiap kalinya oleh sekalian yang hadir di dalam balai besar itu dan disertai pula oleh tembakan Maryam 17 pucuk dan pancaragam lagu Selamat Raja. Demikianlah setelah sempurna istiadat mahkota itu, masing-masing pun kembalilah. Inilah Sultan di negeri Kelantan mulai memakai mahkotanya. Jadi ini kisah pertabalan. Ini sangat menarik kerana kita sudah membaca sebelum ni zaman-zaman daripada Tuanku Long Yunus, Sultan Muhammad yang pertama, Long Jenal, Sultan Muhammad yang kedua, Sultan Ahmad, Sultan Muhammad yang ketiga, Sultan Mansur, Sultan Muhammad yang keempat. Ada 140 tahun. Baru kali ini pada tahun 1920 kita diberitahu secara detail bagaimanakah proses pertabalan Tuanku Sultan Kelantan. Maka selepas selesai semua proses itu, maka kembalilah sekalian datuk-datuk pembesar-pembesar yang hadir dan tersebut ke rumah masing-masing, dan start daripada situlah Sultan Kelantan bermahkota. Bermahkota maksudnya baginda telah mempunyai kuasa untuk memerintah. Dan pada hari Sabtu 22 hari bulan Syakban 1339 bersamaan dengan 30 April 1921 pukul 9 pagi. Pukul 9 pagi. Tadi istiadat tadi diadakan pada 28 April. Sekarang ni 30 April. Iaitu 2 hari kemudian. Pada pukul 9 pagi, diadakan satu majlis di Istana Raja Kelantan yang bergelar Istana Mahkota Seri Cemerlang. Mahkota Seri Cemerlang. Dah tak ada mahkota istana sekarang, Istana Seri Cemerlang. Istana Seri Cemerlang ni di kawasan Seri Cemerlang tu lah. Sekarang istana tu tak ada dah sekarang. Tidak termasuk dalam kelompok istana-istana yang masih ada seperti Istana Johor, Istana Balai Besar, Istana Batu yang masih ada di kawasan tersebut. Istana Seri Cemerlang ni ada di belakang sikit. Di belakang sikit termasuk juga Istana Tengku Seri Akar yang telah pun diruntuhkan. Di mana Istana Seri Akar tu sekarang ni dibangunkan balai seni, kan, tempat nasi budu cikgu tu. Itu dulu tapak Istana Tengku Seri Akar. Itu salah satu istana yang besar juga di situ. Kemudian di tempat yang lebih ke belakang lagi, sekarang ni disebut Seri Cemerlang tu kan. Seri Cemerlang tu, di kawasan Seri Cemerlang tu dulu Istana Sultan Ismail. Lalu diadakan satu majlis di Istana Raja Kelantan yang bergelar Istana Mahkota Seri Cemerlang. Ialah kerana istiadat dulu Yang Maha Mulia. Istiadat dulu Yang Maha Mulia Al-Sultan mengurniakan gelaran dan bintang-bintang kebesaran kepada tengku-tengku dan datuk-datuk dan yang lain-lainnya. Maka dalam istiadat ini Tuan Yang Terutama Gubernur ada hadir juga. Jadi pada 30 bulan tu dibuat di Istana Seri Cemerlang tu ialah majlis pertabalan. Bukan majlis menganugerahkan bintang-bintang kebesaran dan juga gelaran-gelaran kepada sekalian tengku-tengku dan juga datuk-datuk besar-besar. Dan dalam situ katanya dihadiri juga oleh Tuan Gubernur. Jadi Tuan Gubernur yang sampai Tuan Gulemat yang datang pada 28 bulan tu, beliau menunggu sehingga majlis penganugerahan.
Maka di dalam istiadat ini Tuan Yang Gubernur ada hadir juga. Maka pada hari inilah penghabisan hari kerja bagai istiadat itu. Hari terakhir ni adalah yang pertama dilekatkan pada baju yang amat mulia Raja Muda bintang yang bergelar Al-Muhammadi darjah yang pertama. Raja Muda dapat gelaran Al-Muhammadi. Siapa Raja Muda? Kemungkinan Raja Muda Long Zainal, kan? Long Zainal. Kerana Long Zainal itu dikenali sebagai Raja Muda Long Zainal. Walaupun pernah satu masa dikenali juga sebagai Raja Dewa. Kepada Tengku Bendahara, bintang bergelar Al-Yunusi. Raja Muda bintangnya bergelar Al-Muhammadi. Adapun kepada Raja Bendahara bintang Al-Yunusi. Dan Datuk Seri Paduka Raja diangkat dengan gelaran Datuk Perdana Menteri Paduka Raja serta dikurniakan bintang bergelar Al-Yunusi. Jadi dulu Datuk Nik Mahmud ketika menjadi Setiausaha Kerajaan Negeri diberi gelaran Datuk Bentara Setia. Satu gelaran sama dengan Tuan Guru Nik Aziz, kan, Datuk Bentara Setia. Kemudian sebelum kemangkatan Sultan Muhammad yang keempat sekitar 1916 ketika Datuk Nik Mahmud ini pemangku Menteri Besar ekoran keuzuran Datuk Menteri lalu diberi gelaran baru dengan gelaran Datuk Seri Paduka Raja. Adapun selepas kematian Datuk Menteri dan pertabalan Sultan Ismail ini, maka diberi gelaran baru iaitu Datuk Perdana Menteri Paduka Raja. Jadi dulu Menteri Datuk Mahamenteri, Nik Seri Paduka, Datuk Menteri, kan. Sekarang jawatan itu dipanggil Perdana Menteri. Perdana Menteri. Jadi Kelantan itu kembali ke jawatan Perdana Menteri. Dulu dah ada guna jawatan zaman Long Gafar, Engku Seri Maharaja Perdana Menteri. Sekarang masih digunakan semula gelaran Perdana Menteri Kelantan. Dan dikurniakan bintang bergelar Al-Yunusi, dapat bintang Al-Yunusi juga. Dan Yang Maha Mulia Tengku Petra Ibni Sultan Muhammad yang kedua digelar Tengku Temenggung. Naik pangkat ni Tengku Temenggung. Tengku Temenggung ni ranking dia satu tangga di bawah Tengku Bendahara. Dan Tengku Besar Tuan Sap Ibni Sultan Ahmad. Tuan Sap. Ini kira-kiranya Ibni Sultan Ahmad. Artinya anak anda kepada Tengku Petra. Anak anda saudara Tengku Petra. Kerana Sultan Ahmad dengan Tengku Petra tu adik-beradik. Jadi Tengku Petra ni, Tengku Sap ini ialah anak saudara Tengku Petra. Sekaligus menjadi nenda saudara kepada Sultan Ismail. Digelarkan Tengku Besar Indra Raja. Dan Tengku Muhammad Ibni Tengku Petra, Tengku Putera Semerak. Tengku Putera Semerak itu kita dah bincangkan. Tengku Putera Semerak apa nama? Tengku Idris, kan? Tengku Putera Semerak. Tengku Muhammad Ibni Tengku Petra Semerak digelar Tengku Seri Utama Raja. Tengku Seri Utama Raja. Sebelum ni Tengku Seri Utama Raja kalau zaman kita ni dipegang oleh Tengku Aziz. Kan? Tengku Aziz pernah berjawatan Tengku Seri Utama Raja. Tengku Aziz tu kekanda kepada Tengku Razali Hamzah. Dan Tengku Cik Ibni Raja Muda Penambang. Ni Tengku Cik Penambang. Tengku Cik Penambang digelar Tengku Panglima Raja. Tengku Panglima Raja. Kalau kita masyhur Tengku Panglima Raja ni dipegang oleh anak anda kepada Tengku Putera, iaitu Tengku Ahmad, Tengku Panglima Raja, kan. Jadi ketika ni Tengku Panglima Raja disandangkan kepada Tengku Cik Ibni Raja Muda Penambang. Raja Muda Penambang. Jadi Raja Muda Penambang ni sebenarnya
cucu kepada Sultan Muhammad yang pertama. Kan? Kerana Raja Muda Penambang ni sebenarnya ayahandanya ialah adinda kepada Sultan Muhammad yang kedua. Dan Tengku Cik bin Engku Junus. Tengku Cik bin Engku Junus digelar Tengku Kaya Pahlawan. Dan Tengku Muhammad bin Tengku Sri Wak Raja. Dan Tengku Muhammad bin Tengku Sri Wak Raja. Dan Haji Muhammad Said Khatib digelar Datuk Seri Diraja. Serta dikurnia bintang yang bergelar Al-Muhammadi darjah yang kedua. Al-Haji Muhammad Said Khatib ni ialah ayahanda kepada Datuk Laksmana Muhammad bin Muhammad Said. Mendapat gelar Datuk Seri Diraja. Haji Muhammad Said ni ialah khatib di Masjid Muhammadi dan juga merupakan salah seorang daripada anggota Majlis Adat Istiadat, Majlis Agama dan Adat Istiadat MAI. Kemudian lagi Encik Jaafar bin Encik Muhammad Saleh digelar Datuk Jaafar serta dikurnia bintang bergelar Al-Muhammad bin Al-Haji Muhammad Said Khatib. Ni adinda kepada Datuk Laksmana. Digelar Datuk Mahmud. Serta dikurnia bintang bergelar Al-Muhammadi darjah yang ketiga. Encik Awang Khazanah digelar Datuk Bentara Kiri serta bintang Al-Muhammadi darjah yang ketiga. Encik Yusuf bin Cik di Peranakan Pahang digelar Datuk Yusuf dengan serta bintang Al-Muhammadi darjah yang ketiga. Dan Datuk Bentara Jaya. Datuk Bentara Jaya ni dikurnia bintang yang bergelar Al-Muhammadi darjah yang kedua. Dan Datuk Bentara Dalam dikurnia bintang Al-Muhammadi darjah yang kedua. Dan Datuk Bentara Luar. Datuk Bentara Luar ni Datuk Ghazali. Datuk Muhammad Ghazali. Kan? Dan Datuk Bentara Luar dikurnia bintang Al-Muhammadi darjah yang kedua. Dan Datuk Ammar Diraja dikurnia bintang Al-Muhammadi darjah yang ketiga. Dan Encik Megak Osman. Encik Megak Osman ni guru bahasa Inggeris di majlis. Dikurniakan bintang Al-Muhammadi darjah yang ketiga. Dan Encik Kadir, penolong Ketua Khazanah, dikurniakan bintang Al-Muhammadi darjah yang ketiga. Dan kepada Datuk Muhammad Daud bergelar bintang pahlawan yang amat gagah perkasa. Datuk Muhammad Daud ni siapa? Daud Salim kan? Datuk Daud Salim. Muhammad Daud ni Datuk Daud Salim. Datuk Daud Salim tu salah seorang juga anggota majlis. Dan dikurnia kepada Nik Muhammad Amin bin Wan Musa bintang bergelar Seri Kelantan. Nik Muhammad Amin Wan Musa ni sebenarnya ayahanda, seorang pembesar yang merupakan ayahanda kepada Sultanah Zainab. Itu bonda kepada Sultan Ismail sendiri. Jadi Nik Muhammad Amin ni kira-kiranya nenda. Nenda lah. Kerana ayahanda kepada bondanya. Demikianlah. Setelah sudah isyak itu masing-masing kembali adanya. Jadi itulah kisah-kisah yang dapat kita baca pada malam ini. Kira-kiranya hanya 2 ataupun 3 kisah saja. Itu kisah yang pertama, kisah lawatan Sultan Ismail sesudah pengkebumian ayandanya Sultan Muhammad yang keempat dan juga kematian Datuk Menteri Baginda Sultan telah berakad ke Singapura. Kemudian majlis pertabalan Tuanku Sultan Ismail Al-Yunusi
Dan yang berikutnya ialah majlis penganugerahan bintang-bintang dan gelaran-gelaran kepada tengku-tengku dan juga datuk-datuk para pembesar negeri yang diadakan pada hari terakhir majlis pertaban tersebut pada 30 hari bulan April 1921. Walaupun pada malam ni kita hanya mendengar anugerah-anugerah diberikan kepada dikurniakan kepada datuk-datuk, tengku-tengku dan pembesar-pembesar, tapi yang paling penting pada malam ni kita telah dapat mengetahui bagaimanakah cara-cara ataupun adat dan istiadat bagi pertabalan seorang sultan di Kelantan. Jadi kita berhenti setakat itu dulu pada malam ni tuan-tuan. Kita lebih sikit pada malam ni kerana tadi kita telah bermula lewat sedikit dan tadi kita terputus berminit. Jadi malam ni kita berhenti pada pukul 10.41. InsyaAllah kita jumpa lagi pada sesi berikutnya pada siri yang ke-47. Dan insyaAllah dalam beberapa siri lagi, mungkin siri yang ke-47 ataupun siri yang terakhir pada bulan November ni, kita akan menamatkan pembacaan kisah ataupun ringkasan tarikh Kelantan ini. Kerana tarikh ini ditulis sehingga permulaan zaman Sultan Ismail. InsyaAllah kita jumpa lagi. Jangan lupa untuk mematuhi SOP dan terus pastikan kita mengambil vaksin ataupun booster kepada mana yang berkenaan untuk kita COVID-19 insyaAllah. Mudah-mudahan sama-sama kita berdoa, kita negeri Kelantan terus diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah.